Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Kitab Bidayatul Mujtahid Imam Ibn Rushdi. Malam ni kita masuk kitab bersuci dari najis, Kitabut Taharah, dan kitab bersuci dari najis. Kata Imam Ibn Rushdi, pokok-pokok masalah dalam pembahasan ini merangkumi dalam 6 bab. Ada 6 bab di bawah kitab bersuci dari najis. Yang pertamanya ialah bab yang pertama adalah hukum bersuci dari najis. Apa hukum kita bersuci dari najis? Dia ada banyak perbincangan. Antaranya ialah kita pakai baju. Kan, kita pakai baju dalam keadaan tidak semayang. Apakah hukumnya kita pakai baju yang bernajis? Kalau kita semayang, apa hukum kita pakai pakaian yang bernajis? Jadi ada beberapa sudut yang akan dibahaskan. Hukum bersuci dari najis. Kata Imam Ibn Rushdi, dasar bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Muddathir, yang mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa thiyabaka fatahhir. Apa maksud wa thiyabaka fatahhir? Wa thiyabaka maknanya dan pakaian kamu. Fatahhir, fatahhir maksudnya bersihkanlah. Ini dalam surah Al-Muddathir. Jadi apa maksud bila Allah Ta'ala sebut pakaian kamu itu bersihkanlah? Manakala dasar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak, kata Imam Ibn Rushdi. Majoritinya adalah athar-athar yang sabit. Di antara banyaknya athar-athar yang sabit itu adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi, man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Kata Nabi, barang siapa berwudu, man tawadda'a, kan siapa-siapa berwudu, man tawadda'a,
maka hendaklah dia memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Dan barang siapa wa manistajmara, dan barang siapa membersihkan najis dengan batu, maka hendaklah dia melakukannya dengan bilangan yang ganjil. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Begitu juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita membersihkan darah haid dari pakaian, dan perintah Nabi supaya kepada para sahabat untuk menyiramkan air pada air kencing orang Badui yang kencing dalam masjid. Ini adalah asas-asas daripada dua sumber, iaitu daripada sumber Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah supaya kita bersuci. Maka para ulama apabila membahaskan berkenaan dengan dalil-dalil ini, yang pertamanya ayat yang kita baca tadi, surah Al-Muddathir ayat yang keempat, iaitu Allah Ta'ala kata wathiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu bersihkanlah. Apa yang dibahaskan oleh para ulama ialah dia ada dua makna. Ayat ni dia ada dua makna. Wathiyabaka fatahhir, pakaian kamu itu bersihkanlah, iaitu dibahagikan kepada dua makna. Yang pertamanya makna hakiki dan yang keduanya makna majazi. Apa maksud bersih tu? Apa maksud bersih? Maka makna yang pertama ialah makna hakiki, iaitu bersihkan pakaian tu dari najis. Itu maksud dia. Itu pendapat yang pertama dengan makna hakiki. Mana bila nak semayang kena bersihkan pakaian dari najis. Sebab apa? Kerana perintah kerana para ulama mentafsirkan ayat sebelum itu perintah daripada Allah Ta'ala dengan perintah sembahyang. Dengan perintah sembahyang. Apa dia ayat yang sebelum itu? Wa rabbaka fakabbir, kan? Ayat yang ketiga, kalau tuan-tuan tengok daripada ayat yang pertama itu, ya ayyuhal muddathir, itu ayat yang pertama, kan? Wahai orang yang berselimut. Ayat yang kedua apa dia? Qum fa'anzir, bangunlah serta berikan peringatan dan amaran. Kepada siapa? Fa'anzir, kan? Peringatan dan amaran itu kepada umat manusia. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka ucapkanlah, besarkanlah, ingatlah kebesarannya. Jadi para ulama kata tu perintah suruh sembahyang. Itu adalah perintah supaya memerintahkan supaya sembahyang. Maka sebelum kita sembahyang, tengok pakaian kita bersih ke tak bersih untuk solat. Maka bila pakaian kita itu ada najis, maka hendaklah kita bersihkan pakaian kita itu daripada najis. Itu secara umum. Nanti kita tengok tuan-tuan sekalian perbahasan tentang perintah tu maksud dia apa? Apakah maksud dia wajib atau dengan maksud apa? Baik. Itu makna hakiki. Maknanya bersihkan pakaian ni daripada najis. Ada taik burung ke, ada najis apa ke, bersihkan. Yang keduanya ialah makna majazi, kan? Makna majazi. Apa makna majazi? Bukan kata perintah suruh bersihkan pakaian tu, bukan maksud itu. Tapi makna majazi ini ialah perintah kepada kita, kepada hamba Allah untuk membersihkan amalan kita. Wa thiyabaka fatahhir. Pasal apa Allah Ta'ala kata pakaian kamu tu bersihkan? Maka ulama kata itulah yang dikatakan majazi, kan? Apa makna majazi? Bukan dengan makna hakiki, bukan suruh bersihkan pakaian tu, tetapi bersihkan amalan kita, pribadi kita, akhlak syakhsiyah kita, daripada duk bohong orang, daripada duk kencing orang, daripada duk buat akhlak yang buruk, kan? Amalan-amalan yang tidak ikhlas, benda-benda buruk jelek yang lain.
Itu kita kena perhatikan. Pasal apa? Kerana orang-orang Arab zaman dulu dia memang guna ungkapan tu. Dia guna ungkapan tu. Orang Arab dulu kalau dia tengok ada orang yang jenis perangai buruk ni, kan, amalan-amalan dia buruk, suka khianat dekat orang, suka tipu orang, maka orang Arab zaman dulu dia akan panggil orang tu dengan istilah thiyabuhu najis. Thiyabuhu najis, bajunya itu bernajis. Jangan pi belek baju dia memang bersih, kan? Baju dia tu memang bersih. Baju dia tidak kotor, kan? Baju dia tengok cantik. Jangan dia pergi belek baju dia. Tapi bila kata thiyabuhu, makna kenapa maksud pakaian, baju tu apa maksud dia? Itu perangai dia tu. Itu yang dimaksudkan. Dia dalam majazi yang macam ni tuan-tuan, kita orang Melayu pun dia ada, kan? Dia ada benda-benda yang macam ni, yang kita panggil apa, bahasa kiasan. Tak? Bahasa kiasan. Bahasa kiasan ni dia ada fungsi dia. Kalau kita ingat zaman kita mengaji sekolah dulu, antara fungsi bahasa kiasan ni nak bagi bahasa tu cantik, kan? Nak bagi cantik, nak bagi menarik, kan? Ataupun nak supaya kita berlapik, kita guna bahasa yang halus untuk benda-benda yang tidak sopan bila kita sebut di hadapan khalayak ramai, ataupun yang tak digalakkan kita sebut depan orang. Contoh, orang zaman dulu dia sebut ke sungai besar, kan? Ke sungai besar. Ini bahasa kiasan. Ke sungai besar maknanya buang air besar. Ada tak orang kita pi rumah tetamu, pi rumah kawan dia, sampai abang Syekh, anak nak berak. Ada sebut lagu tu? Orang tak sebut lagu tu tuan-tuan. Teruk sangat. Orang yang jenis ada pendidikan, orang ada ilmu, orang mengaji, orang perlih, pi rumah orang, pi Kuala Lumpur, kan, singgah rumah Datuk Seri mana, tak tahu kawan dia zaman sekolah, Datuk Seri, anak nak berak. Tahu orang tak guna perkataan gitu, kan? Betul lah kita sakit perut, tapi jujur tak bertempat. Jujur tak bertempat. Cakap betul, cakap benar tu memanglah bagus, tapi dia bukan di semua tempat. Tak payah sebut nak kencing ke, nak berak ke, tak payah sebut. Tanya dia, bilik air ada tak? Ada lagu tu. Ada setengah orang kita, dia pipi, dia kata nak pinjam bilik air Sat, kata. Tuan rumah kata pinjam saja tahu, pulang balik. Jangan hang ambil bawa balik pula. Itu saja melawak. Itu bahasa, kan? Bahasa yang kita guna, yang mana kita tak guna yang benda-benda yang terlalu straightforward, benda yang kotor, yang tidak sopan. Kita tak sebut lagu tu. Sama juga bila kita bercakap dengan orang, kan? Aku hari ni duk kentut je. Orang tak bercakap benda lagu tu, kan? Walaupun betul kentut, bukanlah kita cakap lucah, tapi bahasa yang terlalu jelas macam tu kita tak guna. Kita kata duk berangin je hari ni, kan? Duk berangin je. Orang fahamlah mana duk selalu keluar ikut belakang tu. Jadi kita bercakap dengan orang ni menggambarkan peribadi kita, kan? Menggambarkan peribadi kita. Dan bahasa orang Melayu ni juga dia ada kiasan-kiasan yang lain. Contohnya mati, kan? Mati tuan-tuan, kita walaupun mati tu tidaklah nampak kurang ajar, tak, bukan nampak biadab, tapi kita orang Melayu ni dia ada juga perkataan lain, kan? Perkataan lain yang untuk menggantikan mati tu. Contohnya kita kata menghembuskan nafas terakhir, kan? Bahasa tu menghembuskan nafas terakhir. Pasal apa nak sebut menghembuskan nafas terakhir? Sebut mati ya senang.
Sebut mati. Tapi tak, walaupun mati tu bukan biadab, tetapi kita ni suka menghiasi bahasa kita itu, kita pilih perkataan yang lebih cantik, kan, menggambarkan peribadi kita. Tuan-tuan nak tahu orang tu akhlak dia baik, peribadi dia mulia, antaranya ialah bila tuan-tuan sembang dengan dia. Kalau tuan-tuan sembang dengan orang, tuan-tuan boleh tahu dah dia ni orang macam mana, kan. Kalau tuan-tuan dengar ataupun tuan-tuan perhatikan cara dia bercakap, dan dia memilih perkataan, dia pilih perkataan tu, maka itulah gambaran peribadi dia. Kita boleh buat andaian dia ni satu orang yang bila dia ada dia memilih bahasa dia, maka itu menggambarkan dia juga satu orang yang sangat bersih, kan, satu orang yang sangat teratur hidup dia, satu orang yang sangat berdisiplin. Itu pentingnya bahasa. Sebut mati, apa masalah, kan? Tapi kita tak sebut, walaupun kita boleh sebut mati. Jadi ada ketikanya kita guna, kan, perkataan-perkataan yang macam tu bagi menggambarkan kita ni satu orang yang bersopan, mempunyai akhlak yang baik. Contoh satu lagi, istilah dia panggil kiasan pemanis, kan, ataupun gayang. Mengandung. Saya ingat orang tua dulu-dulu, mak saya pun masa saya kecil, tuan-tuan, sepupu saya mengandung. Saya kata, mak, saya sebutlah nama sepupu saya, dah mengandung dah. Hang ni dia marah, tuan-tuan, dia jerakah kat saya. Apa yang sibuk-sibuk ni, masuk dalam. dia marah tu. Kita budak kecil sekolah rendah, duk sibuk orang mengandung, buat apa? Orang tua dia marah. Dia tengok kita ni siapa. Kalau kita sekolah rendah nak cakap pasal orang tu mengandung, orang ni mengandung, orang tua-tua kita dia tak suka, kan. Bagi dia tak sesuai. Kanak-kanak berbicara tentang orang tu mengandung dan sebagainya. Jadi istilah mengandung ni, orang Melayu dia ada perkataan lain, contohnya berbadan dua, kan, berbadan dua. Itu semua contoh lah, kan, kalau kita tengok. Isteri, tuan-tuan pergi jumpa orang, tuan-tuan bahasakan isteri tuan-tuan apa? Orang perempuan, orang rumah. Pasal apa sebut orang rumah? Padahal bini kita doktornya, profesor, arkitek, kan, tapi sebut orang rumah. Itulah orang Melayu, tuan-tuan, kan. Kita guna bahasa-bahasa yang macam tu. Apa orang putih kata apa? My half, kan? Betul tak? Ni semua tak pandai orang putih ya? My half. Apa dia my half? Separuh. Kan? Tapi itu contoh, kan, macam mana bila kita bercakap, dia bunyi tu sedap lah, tuan-tuan. Panggil sayang. Tapi ada orang tua-tua dia marah. Orang muda sekarang depan-depan dia panggil sayang, nak muntah aku. Dia kata gitu pula. Payah juga, tuan-tuan, kan. Kalau kita nampak bersopan sangat, tunjuk kasih sayang suami isteri depan orang, kadang-kadang orang meluat, orang menyampah, padahal tak ada apa pun, baguslah, kan, panggil honey, kan, panggil sayang, panggil manja. Dah lah sayang, tak ada pula tu, ayang, lagi nak muntah. Tak ada, ayang saja. Manja, panggil manja. Tak ada, anja. Alah. Tapi itu contoh lah, kan, contoh. Bila kita bercakap, kita ganti perkataan. Tapi Quran pun dia tunjuk dekat kita, tuan-tuan, dan hadis juga dia tunjuk. Ada tempat yang Quran guna perkataan yang very straightforward, kan. Hadis pun sama, kan. Ada ketikanya dia berlapik dan ada ketikanya very straightforward. Jadi kita bila kita bercakap ni, tuan-tuan, kita kena pilih bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang menggambarkan akhlak kita. Contohnya, saya di rumah pun, tuan-tuan, bila bercakap bab kemaluan, kan, saya tak suka guna perkataan angry bird lah,
kan, perkataan yang setengah-setengah orang duk guna. Ada ketikanya kita guna perkataan yang straightforward, kan. Kita kata kemaluan ataupun kita kata alat sulit, private parts, kan. Itu bahasa di rumah. Ada ketika kita guna perkataan yang straightforward, zakar, kan. Kita sebut secara straightforward, ataupun vagina ataupun faraj, kita sebut straightforward. Ataupun bahasa kiasan, tempat sulit ke apa ke, kita tengok keadaan. Jadi itu terpulanglah kepada masing-masing. Yang penting bahasa tu dia menggambarkan pribadi kita, kan. Dia menggambarkan kita ni macam mana. Itu penting. Sebab tu kalau tuan-tuan bergaul dengan orang, tuan-tuan dengar orang tu bercakap, tuan-tuan boleh buat andaian dah orang tu macam mana. Sebab tu saya tak setuju 100%, tapi strategi, kita panggil marketing strategi ni pun nak kena pilih juga. Macam kedai makan, nasi kandang apa-apa, kan, ada dia pergi tulis nasi ganja, tak berapa sesuai lah. Ganja ni biasanya sinonim dengan dadah, benda-benda yang tak elok. Kalau sebut ganja, kalau boleh ganti dengan, walaupun benda tu marketing strategi, tapi pilihlah elok sikit. Rojak tonggek tu dekat rumah saya, kat rumah Ngaman. Dia tahu, kan, duk lalu-lalu apa dia ni rojak tonggek. Saya gendi geleman, tuan-tuan, kalau nama lagu tu nak makan pun tak sanggup. Bukanlah tak boleh, tapi pilihlah perkataan yang kita rasa agak manis. Kita orang Melayu. Tapi ada juga kawan-kawan saya yang pertahankan. Dia kata tonggek tu ustaz jangan duk faham dengan yang kita kata lucah. Dia kata bukan lucah. Tonggek tu pasal kita ambil tu kita duk bertonggek apa, saya tak tahulah. Orang utara mungkin lebih tahu kot. Kan. Saya orang Kelantan tak berapa faham juga istilah ni. Tapi itu contoh, kan, kenapa para ulama berbeza pendapat tentang yang kata hakiki tu macam mana, majazi tu macam mana. Jadi itu contoh untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian. Jadi macam itulah orang Arab ni macam tu. Bila dia nak kata orang tu jahat, suka tipu orang, suka khianat orang, perangai dia buruk dan sebagainya, dia kata thiyabuhu. Dia kata thiyabuhu. Tu baju dia tu bernajis. Tu maksud dia. Kan, bukan kata baju dia pakai tu bernajis, tapi pribadi dia tu buruk, jelek. Tu maksud dia. Menyebabkan para ulama berbeza pendapat tentang maksud ayat tadi. Jadi ada perbezaan pendapat. Jadi inilah dua makna yang disebut oleh para mufassirun tentang ayat yang kita baca tadi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bila dia menjelaskan ayat ni, dia kata makna hakiki. Dia kata ayat ni dia dengan makna hakiki, maknanya memang Allah suruh kita bersihkan pakaian kita. Hak kita pakai, dah kata. Itu kata Imam Qurtubi. Dia kata apa? Imam Qurtubi dia tak setuju orang yang jenis ambil mudah tentang isbal. Isbal tuan-tuan tahu, kan? Kita pakai pakaian seluar ke kain ke, meleret labuh. Labuh sampai tutup buku lali. Tuan-tuan tengok pengantin sekarang ni, kena ada orang tolong pegang kat belakang tu. Kita ni tuan-tuan, memanglah kita suka, kan, bergembira pada hari yang kata raja sehari ni jadi pengantin, kan. Siapa-siapa pun seronok. Bukan saja pengantin tu seronok, ayah pengantin pun seronok. Kadang-kadang kita tengok siapa pengantin ni, ayah ke pengantin. Pasal ayah lagi handsome daripada anak dia. Kalau anak sulung tuan-tuan, ayah dengan anak duduk berdiri dua-dua tu, kadang-kadang ayah lagi handsome daripada anak. Tu masalah dia. Kan? Jadi ayah seronok, mak seronok sangat ni, kawan-kawan pakat datang dan sebagainya. Dan kita ada VIP yang datang, kita cukup seronok. Tapi kata Imam Qurtubi, dia tak setuju dengan orang yang suka ambil mudah masalah isbal. Masalah isbal. Dia kata apa? Dia kata isbal ni khusus untuk orang lelaki ni. Okay, khusus untuk orang lelaki. Dia kata bahawa
bermudah-mudah dalam isu isbal. Pasal apa? Sebab dia kata tujuan syarak, kenapa syarak ni dia tak bagi kita pakai labuh? Ini kecuali orang perempuan lah. Kita orang lelaki ni, kenapa kita ni disuruh bila pakai kain ke, pakai seluar ke, jangan tutup buku lali? Kan pasal apa? Sebab dia kata bila kita pakai tu singkat atas buku lali, tidak tutup buku lali, maka pakaian kita bersih. Dia tidak mudah duk kena najis. Itu soal kebersihan. Dan bila Imam Qurtubi dia kata macam tu, Imam Qurtubi dia bawa dalil. Antara dalilnya ialah kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada satu orang budak. Umar kata apa? Umar kata irfa' izarak. Umar kata naikkanlah kain kamu itu, fa innahu atqa. Dia kata kerana itu lebih takwa. Umar kata kat budak ni, sebab itu lebih takwa. Dan tidak cukup dengan Umar kata lebih takwa, Umar juga kata lebih bersih. Dan Umar kata lebih jauh. Dia kata lebih jauh daripada apa? Lebih jauh daripada najis. Lebih jauh daripada najis. Kita tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok isbal ni, saya minta maaf lah tuan-tuan, sebenarnya isbal ni benda khilaf di kalangan para ulama. Kan ada yang kata mutlak tak boleh, memang kena, tak boleh tutup buku lali. Sebahagian lagi kata tak, isbal ni dia kata yang tak bolehnya kalau ada sombong. Jadi ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi tak apalah tuan-tuan nak pilih ataupun tuan-tuan cenderung pendapat yang mana, itu tak jadi masalah. Cuma kadang-kadang saya ni tuan-tuan, walaupun saya cenderung pendapat yang kedua, saya cenderung pendapat yang kata isbal tak apa kalau kita tidak ada sombong. Tapi pada masa yang sama saya sangat menghormati orang yang berpegang kepada pendapat yang pertama, mana isbal ni secara mutlak tak boleh. Hang sombong ke tak sombong ke tetap tak boleh. Maka kita tengoklah ada kawan-kawan kita dia pakai seluar singkat kan. Lepas tu ada orang duk ketawa kan, duk gelak lah apa semua, apa dia pakai lagu ni kan. Cuba tuan-tuan bayang kalau menteri pakai seluar lagu tu, kan. Cuba tuan-tuan bayang kalau doktor ke orang profesional, orang besar-besar pakai lagu tu, kita kata apa ni, nampak lekeh sangat. Tapi tuan-tuan tahu tak, saya ingat zaman saya mengaji dulu, zaman punk, Duran, apa Scorpion, heavy metal, zaman tahun 80-an dulu, 90-an tuan-tuan. Seluar tu dia punya singkat, lepas tu dia kecil. Ingat tak zaman tu? Zaman tu tuan-tuan, bangga ni budak-budak zaman tu. Oh, kalau pergi sekolah, pergi mana-mana, kalau pakai seluar singkat kehebat. Tiba-tiba bila agama mengajar kepada kita larangan isbal, kita pelekeh. Oh, kalau budaya kuning, kalau budaya barat, kalau orang Eropah yang bawa budaya ni, kita rasa hebat. Kita rasa ni something yang kita kata great. Oh, nampak hebat, nampak istimewa. Tapi bila agama mengajar kepada kita tentang isbal, kita anggap ini benda yang memperendahkan diri kita. Ini masalah kita, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan, walaupun tuan-tuan macam saya sekalipun cenderung kepada pendapat yang kedua, jangan kita hina pendapat yang pertama. Sebab pendapat pertama pun hujah dia kukuh, kan? Hujah dia pun kuat. Maka kita kena perhatikan concern para ulama tentang hal ini. Maka bila Imam Qurtubi dia nakalkan, dia sebut apa, dia petik kata-kata Umar Khattab. Bila Umar kata irfa' izarak, dia kata naikkanlah kain kamu itu, tiga benda. Lebih takwa, kan? Lebih takwa, lebih bersih, dan dia lebih dapat mengelak daripada terkena najis. Itu kata Umar. Lepas tu Imam Qurtubi dia bawa hadis daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, inna ahada syiqai izari yastarkhi illa an ata'ahada dhalika min. Dia kata, ya Rasulullah,
Sesungguhnya salah satu dia ada dua kain sarung. Dia kata, salah satu daripada sarung aku ni kadang-kadang dia turun sendiri, dia jatuh sendiri. Kecuali jikalau aku selalu menjaganya. Pakai kain, dia melorot apa? Dia turun ke bawah. Pakai tu tinggi dah, lepas tu dia turun ke bawah. Jadi Abu Bakar Siddiq mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal kain hak dia pakai tu dia turun ke bawah. Dia nak kena jaga, kena naikkan balik. Lalu apa kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq? Lasta mimman yasna'uhu khuyala. Nabi kata, engkau bukan termasuk orang yang melakukan isbal tadi sebab sombong, kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq. Lalu hadis ni diulas oleh Imam Qurtubi. Hadis ni juga untuk pengetahuan tuan-tuan, dijadikan dalil oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, yang mana Al-Qaradawi kata ini menunjukkan bahawa isbal ni dia tak boleh kalau sombong. Tapi ada perbahasan lah, ada ulama yang tak setuju dengan pandangan itu. Maka bila Nabi kata macam tu kepada Abu Bakar Siddiq, Al-Qurtubi kata Imam Qurtubi kata apa? Imam Qurtubi kata fa'aradal adniya ilhaqa anfusihim birrufa'a. Dia kata kemudian ada orang-orang hak lekeh ni, dia menyamakan dirinya dengan Abu Bakar Siddiq, maknanya boleh isbal dengan alasan tidak sombong, sebagaimana Abu Bakar Siddiq tidak sombong. Jadi ulasan Qurtubi ni diulas oleh para ulama. Ulama kata apa? Mereka mengatakan bahawa Qurtubi ni, Imam Qurtubi termasuk antara ulama yang mengharamkan isbal secara mutlak. Tak kira sombong tak sombong, engkau sombong ke engkau tak sombong ke, tak kira. Ibnu Hajar pun macam tu, Ibnu Arabi pun macam tu, Az-Zahabi pun macam tu. Tetapi sebagaimana yang saya sebut kepada tuan-tuan tadi, para ulama berbeza pendapat tentang masalah tadi, kan? Tentang masalah tadi. Baik. Jadi itu apa yang diulas oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan yang kata isbal tadi. Baik. Maka dalam ayat ni, sidang hadirin mukminin, wa thiyabaka fatahhir, kebanyakan para ulama mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa kita wajib menjaga pakaian kita daripada najis. Maka bila kita nak semayang, kita hendaklah memastikan pakaian kita itu tidak bernajis. Cuma bila sebut najis ni tuan-tuan sekalian, para ulama berbeza pendapat, kan? Contohnya najis apa yang ada pada pakaian kita, kan? Satunya ialah alkohol lah. Ini benda yang daripada dulu orang duk tanya. Cuma sekarang ni lately ramai di kalangan kita dah faham dah. Dalam kuliah yang lalu pun saya ada sedikit dah terangkan kepada tuan-tuan, iaitu kalau kita pakai perfume, kan, minyak wangi ataupun apa-apa haruman yang ada alkohol sekalipun, boleh kata semua negeri-negeri kita di Malaysia ni sudah pun keluarkan fatwa bahawa boleh kita pakai haruman walaupun dia ada alkohol, termasuk perlis kita, kan? Fatwa perlis pun sama. Ni kalau tuan-tuan rujuk fatwa perlis pun sama, iaitu berkenaan dengan alkohol jenis etanol dan juga ethyl alkohol yang ataupun disebut sebagai grain alkohol. Ini antara perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Jadi alkohol dengan arak ni dua benda yang kita kena pandai beza, kan? Kalau sebut arak, ulama ni ijma', kan? Ulama ijma' bahawa arak itu haram diminum. Yang ni tak ada khilaf. Minum arak tidak ada khilaf, hukum dia haram. Tuan-tuan carilah mazhab mana sekalipun, tidak ada mazhab yang kata harus minum arak, tak ada. Dia macam zina. Zina ni tuan-tuan tidak ada, apa kita kata, tidak ada ulama yang kata zina tu harus.
Jadi zina ni semua mazhab, semua ulama kata haram. Cuma dalam negara kita hari ni, tuan-tuan, dalam negara kita hari ni, bila sebut rogol ataupun pemerkosaan, rape, dah ada pindaan undang-undang. Dulu kalau sebut rogol, dia bermaksud penetrasi, kan, kemasukan, dukhul, kemaluan lelaki ke dalam faraj, ke dalam vagina. Itu rogol dulu. Sekarang ni walaupun tidak memasukkan kemaluan lelaki, walaupun memasukkan jari sekalipun, tidak ada kemasukan alat sulit lelaki, masuk jari sekalipun, maka itu juga termasuk dalam takrif rogol, mengikut kanun keseksaan sekarang ni. Jadi kalau tuan-tuan baca dalam media 2-3 hari lepas, ada seorang pengamal perubatan alternatif, ataupun kita kata bomoh lah senang, satu bomoh telah di-charge di mahkamah. Dia tak masukkan alat sulit dia kepada pesakit dia, budak perempuan umur awal 20-an, pesakit dia, tapi dia memasukkan jari dia ke dalam alat sulit perempuan tersebut. Maka dia dihadapkan ke mahkamah, dituduh rogol. Jadi itu definisi yang berbeza dari segi undang-undang. Cuma berbalik kepada isu yang saya sebut tadi, bila sebut arak, tuan-tuan, tak ada ulama yang khilaf. Tidak ada ulama yang khilaf, semua kata itu adalah haram. Sebab nas dia nas yang qat'i, kan. Tetapi apakah arak itu najis ataupun tidak, yang tu ulama khilaf berkenaan dengan hal itu. Jumhur ulama kata arak tu najis. Jadi kalau baju kita kena arak, maka kita tak boleh semayang dengan baju tersebut. Baik. Ada juga pendapat yang kata arak tidak najis, dia haram diminum, tapi dia tidak najis. Contohnya Al-Imam Ar-Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru kepada Imam Malik, dan juga Al-Imam Al-Laith bin Sa'ad, dan juga murid kepada Imam Syafi'i seperti Al-Muzani. Dia antara ulama yang kata tidak najis walaupun arak itu haram diminum. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan al-aslu fil asya' ni apa dia? Asal satu-satu benda ni apa dia? Taharah, kan? Suci, kan? Dia bersih. Jadi selagi tidak ada dalil yang jelas yang kata benda tu najis, kita tak boleh kata dia najis. Dia setakat haram diminum, tapi dia bukan najis. Baik. Jadi para ulama berbeza pendapat tentang masalah ini. Cuma berbalik kepada apa yang kita sebut tadi, bila para ulama bincang, mereka mengatakan bahawa bukan semua benda yang haram itu najis. Contoh, emas haram dipakai oleh orang lelaki, tapi apakah emas itu najis? Tidak. Sutera haram dipakai oleh orang lelaki, apakah dia najis? Dia tidak najis, kan? Racun haram diminum, kan? Racun haram diminum, tapi apakah racun itu najis? Tidak. Racun tidak semestinya najis. Jadi maknanya bila satu-satu benda itu diharamkan dalam agama, dia tidak semestinya najis. Tapi kalau benda tu najis, hukum dia pasti haram. Yang tu yang kita kena faham. Sama dengan dadah, kan? Dadah tu dia najis dengan maksud dia haram kita ambil, tetapi dia bersih. Itu contoh, kan, tuan-tuan sekalian. Maka para ulama, tuan-tuan sekalian, contohnya Islamic Organization for Medical Sciences Kuwait yang bersidang pada tahun 1995 membuat keputusan bahawa alkohol tidak najis di sisi syarak, berdasarkan kepada yang diputuskan itu hukum asal sesuatu benda itu adalah bersih. Sama ada alkohol itu sepenuhnya dia alkohol, ataupun alkohol itu dia bercampur dengan benda lain seperti air. Jadi itu adalah keputusan yang dibuat oleh institusi fatwa di peringkat antarabangsa. Jadi pekelih kita pun, termasuk negeri-negeri lain di Malaysia pun, termasuk juga fatwa yang kita panggil sebagai fatwa kebangsaan, mereka telah buat keputusan bahawa kalau tuan-tuan pakai perfume yang ada alkohol, maka sah sembahyang.
kan, boleh dibawa sembahyang. Dulu-dulu perfume tulis itu tiada alkohol kan. Sekarang tak payah dah. Sekarang tak payah, sebab ulama dalam negara kita pun boleh kata, walaupun mungkin tidaklah semua, tapi boleh kata hampir semua bersetuju bahawa kita pakai perfume walaupun ada alkohol, tapi boleh dibawa sembahyang. Baik. Kemudian seterusnya tuan-tuan, Imam Ibnu Rushdi dia bawakan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dua penghuni kubur, iaitu innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ada sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diseksa, dan keduanya tidaklah diseksa kerana benda besar. Pasal apa? Kalau benda tu kecil, kenapa diseksa? Yang ini yang dibahaskan oleh para ulama. Apa maksud fi kabir? Bukan fi kabir, wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah diseksa kedua-duanya kerana perkara besar. Apa maksud tidak diseksa kerana perkara besar? Nabi kata amma ahaduhuma fakana, Nabi kata salah seorang di antara penghuni kubur itu, Nabi kata diseksa sebab dia tidak mensucikan dirinya selepas dia kencing. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Baik. Jadi para ulama bincanglah berkenaan dengan kenapa ada azab kubur yang mana Nabi kata bukan benda besar, tapi diseksa. Kenapa kalau benda tu kecil, kenapa diseksa? Yang ni yang kita nak kena faham nas tersebut, apakah yang dimaksudkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Kathir dia petik kata-kata Muhammad Ibn Sirin. Kata Muhammad Ibn Sirin, bila Muhammad bin Sirin dia ulas berkenaan dengan ayat yang kita baca tadi, surah Muddathir, dia kata maksudnya basuhlah pakaianmu itu dengan air. Basuh tu, bersihkan tu maksud dia basuh dengan air. Dan kata Ibn Zaid bahawasanya kebiasaan kaum musyrikin dulu, mereka ni tidak bersuci. Mereka ni bukan jaga kebersihan, ni orang musyrik dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita bersuci dan membersihkan pakaian. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, adik saya nombor 2, dia engineer elektrik, sekarang ni jadi pensyarah, jadi lecturer. Masa lepas SPM dulu, dengan keputusan SPM dia tu, kerajaan melalui JPA hantar dia belajar di Paris, di Perancis. Jadi masa first year, masa tahun pertama dia di universiti, dia tinggal di college yang disediakan oleh pihak universiti. Negara barat ni tuan-tuan, dia bukan macam negara kita. Negara kita, bab pergaulan lelaki perempuan ni kita masih jaga. Kita masih jaga. UM ke, walaupun bukan universiti Islam, UKM pun walaupun nama dia universiti kebangsaan, bukan nama macam USIM, bukan nama macam college Islam ke apa semua, tapi kita masih jaga bab lelaki perempuan ni. Tandas asing lelaki perempuan, tempat mandi asing lelaki perempuan, asrama pun asing lelaki perempuan. Kalau bercampur pun bangunan besar tu bercampur lah, tapi dia bahagikan asrama lelaki dengan asrama perempuan. Tapi di Eropah ni tuan-tuan, dia ialah orang putih kan, orang Eropah, orang barat ni dia campur lelaki perempuan. Jadi adik saya cerita, nak masuk ke bilik mandi tu, tempat toilet tu ada apa semua tu, kita ni dah biasa dah masuk toilet, nak mandi semua, kita lelaki saja, kita tak campur lelaki perempuan. Ada di Perlis campur, sekolah universiti campur lelaki perempuan.
Sekolah campur lah, tapi tandas tu, tempat mandi asing. Asrama kita pun asing. Di Perancis tak, dia campur. Saya kata kat adik saya, syok ah. Saja usik dia. Saya ni suka mengusik. Saya kata syok. Ni cerita masa mula-mula dululah, masa saya umur 20. Saya masuk UIA, dia pergi Perancis. Saya kata syok. Dia kata apa kat saya? Dia kata bila duduk satu toilet, satu bilik air dengan orang putih ni, baru kita tahu. Perempuan Mak Saleh ni, yang orang kita duduk gila-gila sangat, lawa lah apa semua. Dia kata mandi pun tak mandi tu, busuk. Kita tengok filem kan, tengok movie kan, oh, orang putih ni kira hebat lah bagi kita. Tapi tuan-tuan tahu tak kenapa antara negara yang sangat terkenal dengan minyak wangi, dengan perfume dia itu, antaranya negara Perancis. Antaranya. Sebab apa mereka sangat bergantung kepada minyak wangi, kepada perfume? Sebabnya kerana mereka busuk. Sebab mereka tak mandi. Berbeza dengan kita. Kita bergantung kepada perfume, minyak wangi, kita panggil minyak atar, ataupun apa-apa istilah yang kita guna, kerana itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kita mandi, kan? Orang boleh mandi tak ni? Mandi kan? Kita mandi, tuan-tuan. Adik saya cerita, dia kata dia tengok dengan mata kepala dia sendiri, macam mana perempuan-perempuan Perancis ni masuk dalam bilik air tu, memang tak mandi. Memang tak mandi. Kita ni hak mandi, tuan-tuan. Saya duduk kerja di England. Saya tanya kawan-kawan saya yang orang putih. Dia mengaku tak mandi. Tak mandi. Kalau mandi pun dia kata tengok lah. Dia kata seminggu sekali ke. Dia tengok lah. Ada juga dia mandi. Tapi dia mandi, dia suka berendam dalam bathtub. Dia suka berendam. Jadi kita ni kena syukur, tuan-tuan. Kena syukur. Allah Ta'ala telah pilih kita, mentakdirkan kita jadi orang Islam. Dan kita belajar sunnah. Kan? Kita belajar ajaran agama. Yang mana kita ni mandi. Dan kebiasaan kita orang Asia pun, khususnya di Malaysia ni, kita mandi. Azan dulu kah? Azan. Baik, sidang hadirin mukminin, kita ringkaskan. Baik, jadi hadis yang kita baca tadi
berkenaan dengan penghuni kubur itu diazab bukan kerana perkara besar. Apa maksud dia itu? Jadi kita nak faham hadis itu, kita mulakan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru azabil qabr fil baul, kebanyakan azab kubur itu pada kencing, pada kencing. Dan ada selafaz yang lain, hadis Abu Hurairah juga, yang mana Nabi kata, inna aktsara azabil qabr minal baul, kebanyakan azab kubur itu berpunca dari air kencing. Baik, jadi adalah banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan bagaimana azab kubur itu berpunca daripada air kencing. Contohnya dalam Sahih Bukhari, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah atau Makkah, fasami'a sawta insanain yu'adzabani fi quburihima, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Nabi ni dia berjalan, dia lalu dekat salah satu daripada tembok. Jadi perawi ni dia tak berapa pasti Madinah ke Mekah, kan tembok ni di Madinah atau di Mekah. Lalu Nabi terdengar suara dua orang yang diazab dalam kubur mereka. Maka Nabi kata apa? Nabi kata mereka berdua sedang diazab. Tidaklah mereka berdua itu diazab kerana perkara yang besar. Ini yang kita nak tahu, apa maksud tidak diazab. Mereka ni tidak diazab kerana perkara yang besar. Kalau bukan kerana perkara yang besar, kenapa pula kena azab? Jadi yang kita nak kena faham. Maka Nabi kata, benarlah salah seorang daripada mereka tidak jaga kencing dia, dan seorang lagi namimah, mengadu domba ke sana kemari. Ini dalam Sahih Bukhari. Jadi apakah dosa sebab tak jaga kencing ni dosa kecil atau dosa besar? Ini yang kita nak tahu. Yang pertamanya, kata Imam Bukhari ni tuan-tuan, kita nak tahu dia punya pendapat dia, kita tengok bab dalam sahih dia, dalam hadis dia susun tu, kita tengok dalam bagi hadis ni dia letak bawah bab minal kabair alla yastatira min baulih, bab iaitu termasuk dosa besar siapa yang tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Maknanya di sisi Imam Bukhari, siapa yang tak jaga kencing dia, yakni dia tak basuh elok-elok, dia tak jaga air kencing dia daripada kena dekat pakaian, dekat diri dia, maka itu minal kabair, daripada dosa besar, bukan dosa kecil. Tu kena beringat tu. Saya pernah cerita dalam kuliah lama dah. Saya dah pergi kursus haji. Rasa ni tahun 2004, 2005. Pergi kursus haji. Lepas tu lunch hour rehat. Masa rehat tu tuan-tuan, masuk toilet. Nak tanya orang tutup bandak kalau tuan-tuan pergi masuk toilet, tuan-tuan pilih hak mangkuk kat dinding tu ke tuan-tuan masuk dalam hak ada pintu? Kalau saya, tuan-tuan tanya saya, kita hak jenis lebay ni, hak jenis pakai kopiah nak pergi haji, tua-tua berjanggut ni tuan-tuan, masuk hak dalam tu lah, hak ada pintu tu, kan? Pasal apa? Pasal bukan kata tak boleh kencing hak dekat dinding, hak ada mangkuk tu, tapi macam mana tuan-tuan nak basuh? Jadi bila saya masuk tu orang dah ramai dah, hak dalam pintu, hak ada pintu tu dah penuh, hak dekat dinding tu pun penuh, berderet beratur orang. Saya pun tunggulah dekat pintu toilet ni, dah ramai. Saya duduk tengok ni, kopiah-kopiah putih semua ni, duduk kencing berdiri dekat hak dinding tu. Dia boleh bergurau lagi. Tengok saya besar ke tak, dia kata. Dia boleh melawak tuan-tuan lagu tu. Hak seorang ni dia kalih, ai jangan tengok, dia kata, ai jangan tengok. Tuan-tuan, bila kita alih kita kata pilih bomba tu, agak-agak jadi apa? Ni contoh tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat hadis ni. Bab
yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Dia kata minal kabair, daripada dosa besar. Jangan buat main. Tuan-tuan nak bergurau, tunggu Ustaz, jangan bergurau kat situ. Bergurau tu dalam bilik seminar tak apa, dalam hotel, dalam bilik kuliah tak apa, tapi bergurau tempat kencing ni kek lagi kena dekat seluar ke, kena dekat tubuh kita ke, kita tak mau jadi macam, kena jaga. Tu satu. Yang keduanya, bila kita kencing tempat tu, kita nak basuh kat mana? Kok dia ambil tisu lap ke? Tak juga. Dia selesai kencing, dia masuk dalam seluar dia. ini Tok Lebay apa ni lagu ni? Tok Lebay apa ni? Ni. Apa Tok Lebay mangkuk ayun? Nak kena jaga bahasa, baru sebut tadi. Baru belajar tadi. Tak apalah. Jadi tak boleh. Kena ingat. Jadi kenapa Nabi sebut fi kabir, kan? Fi kabir ataupun fi kabirah, diulas oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata qauluhu wa ma yu'azzabani fi kabirah, tidaklah mereka berdua itu diazab kerana perkara besar. Maksud dia apa? Imam Baghawi kata ma'nahu annahuma lam yu'azzaba fi amrin kana yakbur wa yashuqqu alaihim ihtiraz anhu li'annahu lam yakun yashuqqu alaihim istitar indal baul. Dia kata watarkun namimah. Apa kata Imam Baghawi? Imam Baghawi kata bahawa mereka ini tidak diazab pada perkara besar. Tu maksud dia apa? Maksud dia tidak diazab pada perkara yang rumit. Maknanya bukan susah nak jaga kencing. Tu maksud dia. Jaga kencing ni susah ke? Tak, senang. Namimah, duk adu domba orang ni, susah kan nak tinggalkan namimah tu? Tak susah, senang je. Itu maksud dia. Bukanlah diazab kerana perkara yang susah untuk ditinggalkan. Bukan isu tu besar sangat sampai membebankan kita kalau kita tak jaga kencing. Tak, senang je. Nak jaga kencing ni senang. Tak ada air, tak ada pipe, boleh guna tisu, betul tak? Boleh guna tisu. Apa masalah? Namimah, kita tutup mulut, kita jangan laga-lagakan orang. Apa masalah? Senang sahaja benda tu untuk kita buat. Itu maksud dia, kata Al-Baghawi. Jadi Al-Baghawi kata maksud dia bukanlah susah untuk mengelak daripadanya, tetapi kerana mereka melalaikan perkara yang sebenarnya tidak susah pun untuk menjaga diri dari air kencing dan untuk meninggalkan namimah, mengadu domba. Jadi sidang hadirin mukminin, itulah apa yang boleh kita ingatkan diri kita sendiri supaya kita jaga kebersihan dan kita jangan melaga-lagakan orang. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh. Apa dia? Bahasa. Makhraj kha, nak sebut kha tu macam kita buang ke ha. Jadi hilang minat sebab apa? Sebab rasa jijik. Soalannya ialah ada yang mengajar tajwid, kan? Dalam tajwid ni antara benda yang kita belajar ialah makhraj. Makhraj ni maksud dia tempat keluar huruf, kan? Kalau bahasa sekarang ni pronunciation, macam mana cara nak sebut, kan? Jadi huruf ni dia ada maqam dia ada tempat dia, kat mana kita nak sebut. Mim tu cara sebut dekat mana, nun apa kat bibir ke, dekat apa ni bahagian mana mulut, dot apa semua tu, kan?
Jadi setiap benda tu dia ada makhraj dia. Jadi antara soalannya ialah ada orang dia ajar ni pasal bahasa tadilah. Kan bila nak sebut kha tu sebut macam nak keluarkan kahak. Jadi wallahu alam, saya nak komen lebih-lebih pun tak boleh. Tapi kalau kita boleh cari istilah lain yang lebih sesuai, itu lebih baiklah. Sebab bila sebut kahak ni kadang-kadang kita tergambar macam-macam. Macam dekat restoran lah, tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok kat restoran. Ada orang singki tu dekat dengan meja makan. Kan dia boleh duk kan, jadi kena ambil kira lah kan. Ni sat lagi ada jamuan makan kah? Ada jamuan makan. Kek lagi dia pergi basuh tangan, dia buat tu. Orang nak makan. Kan? Jadi setengah orang tak apa, tuan-tuan. Tapi hak ramainya tak boleh lah. Adab tu nak kena ada kan. Jadi tuan-tuan nak buat keluar ke apa ke, kena ambil kira perasaan orang. Wallahu a'lam.